Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Kita berjumpa lagi dalam alam maya ini. Ini adalah rakaman. Jadi pada hari ini saya nak ceritakan macam mana kita nak selesaikan masalah-masalah kita. Satu hadis an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhayiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib rawahu Abu Daud. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang melazimkan, siapa yang sentiasa beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan baginya daripada setiap kesempitan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan keluar daripada kesempitan, dan Allah Subhanahu wa taala lepaskan dia daripada kebimbangan dan beri dia rezeki daripada jalan yang tak disangka-sangka. Tuan-tuan yang mulia, walaupun hadis ni dhaif, tapi dhaif khafif, yang ringan, yang boleh diguna pakai untuk fadilat. Hadis dhaif ada dua, iaitu khafif dan syadid. Kalau ada syawahid atau ada hadis lain yang menyokong, dia boleh naik. Kalau yang khafif tu boleh naik hadis hasan li ghairi. Kalau yang syadid, dia boleh naik kepada hadis dhaif yang khafif. Ini bukan hadis munkar atau hadis matruk. Dan sebagian muhaddithin menyatakan bahawa walaupun hadis ni dhaif, tetapi maknanya sahih. Sebab bila merujuk kepada Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Maka aku berkata, kata Nabi Nuh AS, hendaklah kamu minta ampun, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Dengan sebab istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan yang lebat. Hujan di waktu yang kita suka. Dengan hujan lebat ni, tanam-tanaman akan menjadi asbab. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tambah, akan kurniakan kamu harta dengan sebab istighfar, dan tambah anak dengan sebab istighfar, dan jadikan bagi kamu, kurniakan kamu taman-taman, dan di taman-taman itu ada sungai-sungai yang sedap mata memandang, yang mana akan menyuburkan tanah dan sebagainya. Ini adalah fadilat yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Al-Quran, yang Nabi Nuh AS ceritakan kepada kaum dia. Kalau kamu istighfar, minta ampun dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kehidupan kamu. Juga tuan-tuan yang mulia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan jalan keluar daripada kesempitan. Dari masalah, Allah Subhanahu wa taala beri jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala beri rezeki pada jalan yang tak disangka-sangka. Walaupun ayat ni untuk orang bertakwa, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan sifat orang takwa ialah dia minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala,
Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Bagi orang bertakwa itu, mereka akan dapat syurga dan mata air. Dan itu ada senarai sifat-sifatnya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit tidur waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu akhir malam, waktu sahur, dia minta ampun, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan bagi syurga. Jadi tuan-tuan yang mulia, walaupun hadis ini dhaif, tapi maknanya sahih kerana merujuk pada ayat yang saya bacakan tadi. Oleh sebab itu, lazimkan dengan istighfar. Mudah saja. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku minta ampun dari dosa-dosaku. Wahai Allah yang maha hebat. Timbulkan rasa bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni memang tak lepas daripada kesilapan, termasuk saya. Hanya nabi-nabi saja yang tak ada dosa. Kita penuh dengan dosa. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang yang minta ampun dengan dia. Di dunia ni Allah Subhanahu wa taala kurniakan beberapa perkara yang di sini. Apa dia? Pertama, dia akan keluar daripada kesempitan. Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah dia dengan istighfar. Memang kita tak nampak. Yang kita nampak duit yang selesaikan masalah, kerajaan yang selesaikan masalah. Hakikat sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang selesaikan masalah. Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita dari kesempitan hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa bimbang, gundah gulana, resah. Ada orang ada 10,000 pun resah juga. Ada orang ada RM50 belum resah-resah lagi. Dah habis baru resah. Resah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, daripada hati yang tenang. Jadi orang yang istighfar, Allah Subhanahu wa taala, wa min kulli hammin farajan, Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia daripada keresahan, kerisauan. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi dia rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka, yang dia tak duga. Tuan-tuan yang mulia, seorang perempuan jumpa Nabi SAW. Dia ada masalah, anaknya kena tawan. Kena tawan oleh musuh Nabi SAW. Berikan dia jalan. Jalannya apa? Takwa. Orang yang beristighfar ni, orang yang bertakwa. Isbiri, dia kata, sabar kamu, wattaqi, dan kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan ni pun dia buat usaha. Usaha apa? Usaha ketakwaan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan sebab takwanya, dengan sebab istighfarnya, Allah mudahkan anaknya selamat daripada musuh. Bukan sahaja keluar dan bawa kambing-kambing musuh. Itu rezeki yang tak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Siapa sangka? Allah Subhanahu wa taala boleh bagi rezeki pada seseorang dengan jalan yang tak disangka-sangka. Kayakan orang dalam satu hari, miskinkan seseorang dalam masa satu hari. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, kesimpulannya, sebab yang paling tinggi, bukan sebab tuan-tuan yang mulia yang selalu kita buat. Kita nak keluar daripada kesempitan hidup, kita cari duit. Kita kerja kuat-kuat, tapi semayang kita tinggal.
itu sebab yang rendah, asfal, yang rendah sekali. Orang kafir pun buat macam itu. Tapi tuan-tuan yang mulia, penyelesaian masalah yang tinggi, yang mudah, iaitu istighfar. Dengan sebab istighfar apa berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan dari kesempitan. Yang kedua, Allah bebaskan kita daripada kedukacitaan. Dan ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki pada kita dari jalan yang tak disangka-sangka. Macam mana mudahnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi penyelesaian masalah. Nabi Musa AS lari daripada Qibti, Fir'aun laknatullah alaih. Ramainya tentera Fir'aun ni 1.3 juta. Ini ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Bani Israel ada 600,000 sahaja. Sampai di tepi lautan, Laut Merah. Nak buat macam mana? Kapal tak ada, sampan tak ada, semua tak ada. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan penyelesaian masalah. Allah mudahkan penyelesaian masalah. Apa cara dia? Nabi Musa AS tunggu apa arahan Allah. Macam mana nak selesaikan masalah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat yang mudah aja. Bukan suruh susah-susah ketuk kepala Fir'aun, cari kapal. Macam mana nak cari? Allah Subhanahu Wa Taala suruh ketuk laut, fanfalaqa. Ketuk laut, tuan-tuan yang mulia, terbelah laut itu. Ahlul kitab kata 12 lorong. Ada yang menyatakan 1 lorong saja. Tuan-tuan yang mulia, selesai masalah. Tak payah susah-susah. Ketuk laut dengan tongkat, terbelah. Dia pun jalan. Tuan-tuan yang mulia, Nabi Musa AS dia risau. Fir'aun laknatullah alaih kejar dia, habislah dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Apabila sampai habis Bani Israel di tebing sana, Allah pertautkan semula laut, di mana Fir'aun dah merasa dah bahawa inilah masa dia terkena. Dia kata, ni habislah aku ni Allah Subhanahu Wa Taala nak kenakan aku. Tetapi tuan-tuan yang mulia, oleh kerana pengikut bagi rangsangan, bagi motivasi, ni pengikut ni kena jaga-jaga juga. Orang politik ni jaga-jaga dengan pengikut ni. Apa kata pengikut Fir'aun? Dia kata, tuanku tengok, lautan terbelah untuk tuan. Daripada takut jadi berani masuk. Lautan ini terbelah untuk tuan. Dia dah takut nak masuk dah. Ada beberapa sebab lah dia masuk. Saya cerita satu saja, iaitu pengaruh pengikut. Maka tuan-tuan yang mulia, Fir'aun masuk ke dalam laut itu dengan tentera-tenteranya. Sampai di tengah, Allah Subhanahu Wa Taala pertautkan laut, habis, mati semua. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan masalah Nabi Musa AS mudah saja. Ketuk laut, keresahan dia, laut dipertautkan. Siapa yang buat? Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, saya menyeru diri saya setiap hari paling kurang 100 kali istighfar dalam keadaan rasa diri kita berdosa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan fadilat di dunia dan akhirat. Bukan saja di akhirat, di dunia Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Jangan cuba-cuba, buat dengan yakin. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan kebenaran janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka yang beriman dengannya. Saya rasa cukup setakat ini. Semoga saya dapat amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.